Suatu hari Nabi Musa menyampaikan khutbah. Telah berkhutbah, ditanya oleh Bani Israel, adakah orang yang lebih alim daripada engkau, wahai Nabi Allah? Kata Nabi Musa mengatakan tidak ada. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana membatasi ilmu kepada dirinya. Dan tidak boleh dibatasi kepada seseorang, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahu ada hambaku, yakni Khidir lah, yang memiliki ilmu yang tak ada pada dirimu. Maka Nabi Musa pergi mencari Nabi Khidir setelah diberikan beberapa isyarat. Intinya di sini adalah Nabi Musa pernah belajar dengan Nabi Khidir. Kata baginda Rasulullah SAW, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa, kalau beliau sabar ketika ikut Nabi Khidir, beliau akan banyak dapat ilmu. Tapi kurang sabar. Kali pertama Nabi Khidir buat sesuatu, ditegur. Kali kedua ditegur. Dah bagi tahu dah, kau jangan tanya, nanti aku bagi tahu. Tapi karena yang dilihat oleh Nabi Musa, perbuatannya Khidir seakan-akan secara zahirnya bercanggah dengan syariah. Satu, merosakkan barang, yakni perahu milik orang dirosakkan. Nabi Musa tak boleh diam, ini benda mungkar. Ditegur oleh Nabi Musa. Nabi Musa betul atau salah? Betul, sebab melihat mungkar di hadapannya ditegakkan oleh dia. Kali yang kedua lebih dahsyat lagi, budak kecil dibunuh oleh Khidir. Maka lagi Nabi Musa tegur lebih kuat. Kata Nabi Khidir, aku dah bagi tahu engkau takkan sabar. Kali yang ketiga nampak itu sudahlah lapar, sudahlah susah, nampak rumah ditegakkan. Nabi Musa bagi tahu, apa pasal kau tak ambil upah daripada tuan rumah itu? Falhasil, kata Nabi, kalau beliau bersabar akan banyak dapat ilmu daripada Nabi Khidir. Istilahnya di sini kita diajarkan untuk bersabar ketika belajar mencari ilmu. Wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yani keduanya Nabi Musa dengan Yusha bin Nun mendapati salah seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Yang dimaksudkan adalah Khidir. Dalam ayat ini Allah sebutkan abdan, hamba. Oleh sebab itu dikenali dengan al-abdus saleh, hamba yang saleh. Oleh kerana dalam ayat ini dinyatakan hamba, maka sebahagian ulama mengatakan kalau Khidir ini adalah wali min awliyaillah, bukan nabi. Namun pendapat yang kedua mengatakan Nabi Khidir ini adalah nabi. Sebab Allah memberikan wahyu kepadanya. Yang menerima wahyu itu adalah nabi. Ini perbezaan ulama berkenaan dengan status Nabi Khidir. Yang kedua, adakah Nabi Khidir ini hidup atau sampai sekarang maksudnya atau tidak? Menurut Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Qurtubi ada mengatakan kalau Nabi Khidir ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup panjang umur sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat umurnya. Yang demikian pada hakikatnya tidak mustahil. Sebabnya apa tidak mustahil? Iblis hidup apa mati? Mana lagi tua, iblis ke atau Nabi Khidir? Iblis daripada zaman sebelum Nabi Adam, iblis sudah ada. Sampai sekarang masih hidup. Makhluk yang paling dilaknat oleh Allah boleh hidup sampai sekarang, tak akan makhluk yang saleh beriman tak boleh dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logikanya seperti itulah kalau berbandingan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian mengatakan bahwasanya Nabi Khidir wafat disebabkan oleh kerana berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, katanya wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Allah tidak menjadikan kepada manusia untuk hidup kekal atau hidup panjang. Ini perbezaan ulama berkenaan dengan Nabi Khidir ini hidup atau tidak. Terdapat beberapa riwayat orang ada yang berjumpa dengan Nabi Khidir, termasuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dalam ceritanya, beliau pernah masuk dan dipegang tangannya oleh orang tua. Dia tak tahu kalau yang memegang adalah Nabi Khidir.
Faham dong? Hada berkenaan dengan kehidupan Nabi Khidir. Ada mengatakan hidup sampai sekarang dan ada mengatakan tidak. Kemudian berbeza pendapat ulama berkenaan dengan nasabnya Nabi Khidir. Nabi Khidir ini siapa? Anak siapa? Ada yang mengatakan Nabi Khidir anaknya Nabi Adam. Bermakna hidup daripada zaman Nabi Adam. Ada pula mengatakan bukan, Nabi Khidir ini adalah daripada Bani Israel. Maknanya setelah Nabi Ya'qub alaihissalam. Falhasil terlepas daripada itu semua, itu bukan suatu hal yang pokok untuk diperbahaskan perbezaannya. Hanya ialah ulama dah bercerita dengan kitab-kitab mereka, so kita singgung sikit-sikit. Apa yang menyentuh, apa yang perlu diambil hikmah daripada hadis ini adalah hadis ini memberitahukan tentang Nabi Khidir kenapa diberi nama Khidir atau namanya Khadir. Khadir ini daripada kata akhdar. Akhdar itu hijau. Katanya disebabkan oleh kerana Nabi Khidir ini kalau duduk di satu tempat, kalau duduk di atas tempat itu pasir putih atau tanah kering atau dedaunan yang sudah kering, kalau bangkit dia akan bertukar menjadi hijau. Maka diberi nama Khadir. Diberi nama Khadir. Fa'idha hiya tahtazu min khalfihi khadra. Naam. Yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah Khadir dan kejadiannya atau pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa menyampaikan khutbah. Setelah berkhutbah ditanya oleh Bani Israel, adakah orang yang lebih alim daripada engkau, wahai Nabi Allah? Kata Nabi Musa mengatakan tidak ada. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana membatasi ilmu kepada dirinya. Akan tetapi yang seharusnya adalah ilmu itu tidak boleh dibatasi pada seseorang atau pada individu atau pada kelompok, sementara ilmu itu sangat luas. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas sesiapa yang punya ilmu, ada yang lebih berilmu. At least paling tidak, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala-galanya lebih berilmu daripada sesiapapun dan beradab dengan nama Allah yang maha berilmu untuk tidak menjadikan dirinya adalah saya adalah orang yang paling berilmu. Kalau begitu dah problem. Artinya membatasi ilmu hanya kepada dirinya. Ketika Nabi Musa ditanya, Nabi Musa based on dia punya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, tentunya dia diberitahu segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tidak salah untuk Nabi Musa mengatakan demikian kalau dilihat sebagai statusnya sebagai seorang nabi dan rasul. Yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya adalah beliau. Tetapi agar supaya beradab dengan ilmu yang begitu luas dan tidak boleh dibatasi kepada seseorang, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahu ada hambaku, yakni Khidir lah, yang memiliki ilmu yang tak ada pada dirimu. Maka Nabi Musa pergi mencari Nabi Khidir setelah diberikan beberapa isyarat atau tanda-tandanya oleh Allah seperti mana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi dan ceritanya yang terperinci dalam surat Al-Kahfi yang tak perlu saya bahaskan. Intinya di sini adalah Nabi Musa pernah belajar dengan Nabi Khidir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kalau beliau sabar ketika ikut Nabi Khidir, beliau akan banyak dapat ilmu. Tapi kurang sabar. Kali pertama Nabi Khidir buat sesuatu ditegur. Kali kedua ditegur. Dah bagi tahu dah kau jangan tanya. Nanti aku bagi tahu. Tapi karena yang dilihat oleh Nabi Musa, perbuatannya Khidir seakan-akan secara zahirnya bercanggah dengan syariah. Satu, merosakkan barang, yakni perahu, milik orang dirosakkan. Nabi Musa tak boleh diam. Ini benda mungkar. Ditegur oleh Nabi Musa. Nabi Musa betul atau salah? Betul. Sebab melihat mungkar di hadapannya ditegakkan oleh dia.
Kali yang kedua lebih dahsyat lagi. Budak kecil dibunuh oleh Khidir. Maka lagi Nabi Musa tegur lebih kuat. Kata Nabi Khidir, aku dah bagi tahu engkau takkan sabar. Kali yang ketiga nampak itu sudahlah lapar, sudahlah susah. Nampak rumah ditegakkan. Nabi Musa offer bagi tahu, apa pasal engkau tak ambil upah daripada tuan rumah itu. Falhasil, kata Nabi, kalau beliau bersabar akan banyak dapat ilmu daripada Nabi Khidir. Istilahnya di sini kita diajarkan untuk bersabar ketika belajar mencari ilmu. Kata Sayyidina Ahmad ibn Hanbal mengatakan orang mencari ilmu itu daripada mahbarah sampai makbarah, daripada dia membawa alat tulis sampai ke kubur. Itu orang yang mencari ilmu, tak ada batasan umur, tak ada batasan masa, daripada buayan sampai ke liang lahat, sebagaimana ma'ruf kata-kata tersebut. Naam. Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin